Bukit Bendera. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terlibat dalam pembahasan ini untuk membahas butiran 01-000 pentadbiran dan juga 02-2000 hubungan dua hala, 03,000 hawa pelbagai hala. Saya nak bincang tentang dalam dua bahagian. Satu bahagian kerangka baru untuk Kementerian Luar Negeri, dan kedua tentang isu dua hala dengan Amerika Syarikat dan juga Indonesia dan Myanmar. Saya ingin rujuk kepada satu rencana yang ditulis oleh seorang bekas duta Malaysia, Dennis Ignatius, pada 9 hari bulan Februari 2012 tahun ini dalam The Star, di mana bekas duta ini berkata dengan izin Wisma Putra Wisma Putra is no longer has the capacity to provide sound strategic advice to the government. Dia kata, if Malaysia is to successfully navigate the emerging geopolitical construct, we will need fresh strategic vision and an innovative and cutting-edge foreign service to go with it. Dia juga kata, there has not been a serious foreign policy review since the early years of the Mahathir administration, when Malaysia made a decisive shift towards non-aligned and greater South-South cooperation. We appear to be on autopilot now, running on yesterday's achievement and drawing inspiration from an outdated playbook. In short, we are adrift in uncertain water. Dan dia juga kata, unsurprisingly, despite having 106 missions abroad, Malaysia has steadily lost ground in terms of international respect and leadership, and we are no longer punching above our weight. Dan akhir sekali dia kata, it is no secret that Wisma Putra no longer has the capacity to provide sound strategic advice to the government. Increasingly, the government has turned to foreign advisors and PR firms to manage its foreign agenda. Key relationships have also been effectively hived off from Wisma Putra and handed out to special ministerial level envoys politicians. China to Tan Sri Ongkating, India to Dato Sri Sami Velu, and now the US to the outgoing ambassador Dato Sri Dr. Jamaluddin Judges. Ini teguran yang mungkin menyakitkan hati, tetapi saya harap sahabat saya Timbalan Menteri boleh terima, dan juga dengan ini bagi peluang kepada Kementerian Luar untuk jawab kepada Dennis Ignatius. Saya faham Tan Sri Razzi Abdul Rahman, Setiausaha KSU Menteri Kementerian telah jawab dalam surat khabar The Star, tetapi saya ingat adalah penting untuk Kementerian jawab di Parlimen kerana teguran ini penting. Teguran konstruktif. Teguran ini adalah untuk membawa Malaysia balik ke landasan yang tepat, dan juga yang penting tu, the key words is punching above our weight. So saya nak cadangkan 4 kerangka baru yang penting untuk perhubungan luar dan untuk kerja kementerian. Sebenarnya kementerian luar ini penting, kementerian yang paling penting atau salah satu kementerian yang paling penting. Di United Kingdom, 4 kementerian adalah kementerian yang paling penting. Home ataupun dalam negeri, Treasury ataupun perbendaharaan, pertahanan, dan kementerian luar. Ini one of the 4 most important ministry. So saya cadang untuk masa depan kementerian perlu fikir dengan kerangka baru. Kerangka baru yang pertama, we must think of ourselves as a middle power.
Isu kita kena fikir kita sendiri sebagai satu kuasa pertengahan. Dengan contoh Turki, dengan contoh Australia, dengan contoh Indonesia dan juga Korea. Negara-negara ini bukan negara dengan penduduk atau populasi yang besar, tetapi mereka punch above their weight. Korea hanya ada 48 juta rakyat, Turki 75 juta, Indonesia a bit more, Australia 23 juta rakyat saja. Tetapi peranan negara-negara tersebut, middle power ini memang memainkan peranan yang penting dalam arena antarabangsa. Dan saya harap Kementerian Fikir dan mengimbas balik zaman Dr. Mahathir. Memang zaman Dr. Mahathir itu kita ada berapa masalah dengan dalam hubungan antarabangsa, tetapi apa yang ketara ialah we punch above our weight. Kedua, kerangka baru kedua ialah kita kena mengkaji balik dasar tidak campur tangan. Saya telah tanya beberapa soalan kepada Kementerian Luar dan Datuk Pengerusi kecewalah saya bahawa Kementerian masih ketinggalan dalam framework lama, dalam kerangka lama, di mana kami fikir bahawa dasar tidak campur tangan adalah virtuous, adalah baik. Tetapi masa sudah tukar, masa sudah berbeza. Masa sekarang ni memerlukan memerlukan kita memainkan peranan yang lebih aktif dalam arena politik internasional atau antarabangsa. Saya bagi contoh. Kebangkitan ataupun reformasi di Myanmar. Selepas menteri-menteri luar dari Amerika Syarikat, dari Australia, dari UK melawat Myanmar, barulah menteri kita lawat ke Myanmar. Dan juga isu Rohingya. Isteri kepada Perdana Menteri Turki buat lawatan ke Myanmar, buat lawatan ke Rohingya, tetapi kerajaan kita tidak membuat lawatan ataupun membuat campur tangan untuk atas keperluan kemanusiaan. Kalau kita ada kerangka baru, kita boleh respon atau react dengan cara yang lebih spontaneous. Dan ini saya cadang kementerian buat kajian semula, dan kalau dalam kajian semula kita boleh melibatkan dua-dua belah di sini, bukan saja bergantung kepada pegawai, tapi juga bergantung kepada input daripada ahli-ahli pembangkang. Kerangka ketiga, saya nak cadang kita kena ada holistic approach. Saya nak bagi satu contoh, TPP, Trans-Pacific Partnership. Trans-Pacific Partnership dikendalikan, kebanyakan dikendalikan oleh MITI. Tetapi ini bukan saja satu trade pact, ini bukan saja trade pact daripada pandangan Amerika Syarikat. Ini adalah satu strategic pact di mana dia merangkumi dasar luar, pivot to Asia, dia merangkumi isu boleh habiskan pelbagai isu, dan bukan saja perdagangan saja. So saya cadang kita kena ada holistic approach. Yang akhir sekali tentang kerangka saya ialah saya cadang bahawa kementerian memberikan lebih tumpuan terhadap city to city, people to people relationship. Kita tahu di Indonesia, contoh kita bincang kalau bicara tentang Indonesia. Indonesia sekarang ni satu negara demokratik. Dia satu negara yang decentralized juga, yang telah kuasa-kuasa di Pubatin, kuasa-kuasa wali kota ni memang besar, dan kementerian haruslah cuba membantu ataupun menggalak kerajaan negeri dan juga bandar-bandar kita untuk mengadakan
perhubungan city to city relationship, people to people relationship. Ini akan membantu Malaysia untuk menghadap ke depan. Tuan Pengerusi, bagi saya satu minit untuk bicarakan isu atau bincang isu Indonesia. Saya ingat Kementerian Luar dan juga kementerian-kementerian lain harus pandang serius perhubungan di antara Malaysia dengan Indonesia, dan saya cadang kerajaan bukan sahaja Kementerian Luar tapi sebagai holistic whole of government approach, kita kena mengkaji balik hukuman sebat terhadap terhadap parti pendatang asing yang tanpa izin. Ini telah menyakitkan perasaan orang Indonesia, warga Indonesia, dan juga ini satu isu yang penting kena dikaji balik kerana tidak baik untuk perhubungan di antara Malaysia dengan Indonesia. Dan juga saya cadang bukan saja Kementerian Luar tetapi whole of government approach, di mana kerajaan harus tegur peniaga Malaysia, terutamanya peniaga dari GLC. Peniaga GLC mestilah berpatut dengan undang-undang di Indonesia, dan haruslah mengadakan etik yang tinggi, kerana perangai ataupun cara pengendalian bisnes di Indonesia oleh GLC Malaysia telah menimbul rasa tidak baik dan menjadikan masalah perhubungan di antara Malaysia dengan Indonesia. Dan saya cadang kementerian mengambil sikap whole of government approach untuk mengendalikan isu ini. Dengan ini, terima kasih Tuan Pengerusi.